Okay, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tentang bab tingkatan 4 iaitu pengembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Okey, you kena tahu apa yang dimaksudkan pergerakan nasionalisme tempatan. Pergerakan nasionalisme bermaksud nak halau penjajah. Nak halau penjajah. Siapa penjajah itu? Jepun. Jepun dari tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Sebab Jepun dulu dia kata dengan yang ni tak apa yang ni kamu salin kemudian pun tak apa kamu dengar dulu sebab mungkin cikgu akan cepat sikit untuk beri laluan kepada kajian kes. Okey, so mengapa nak halau penjajah Jepun ni? Sebelum ini Jepun telah memberi harapan palsu fake dreams, fake hope to harapan palsu to our community tanah Melayu, Sabah, Sarawak, iaitu semangat Asia untuk Asia. Semangat Asia ni dia kata support Asia halau Barat. Maksudnya support Asian halau Barat. Maksudnya Jepun macam superhero lah. Tetapi kemudiannya Jepun bukan superhero. Jepun ini kejam di tanah Melayu, Sabah, Sarawak, di rantau Asia. Bukan superhero, tetapi menyusahkan hidup kita pada zaman dulu. Kemudian pengenalan kamu kena tahu pendudukan Jepun ni dia memberi kesan kepada negara kita yang negatif. Kesan negatif pun ada, kesan positif ada, kesan negatif pun ada. Kesan positif ni dia telah melahirkan kepimpinan, leadership. Kepimpinan, leadership. Jepun telah ajar masyarakat kita bagaimana nak handle negara. Okay. Ini yang menarik Jepun handle negara dengan baik. Tengok negara Jepun pada hari ini sangat maju dan moden. Pada dulu dia datang ke negara kita, tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dia telah ajar kepimpinan, dia telah ajar handle negara dengan baik. Dan kesan negatif dia apa dia? Kesan negatif dia ialah dia kejam kejam. Lepas tu dia bunuh orang yang tak suka dia. Dia bunuh terus bunuh orang. Kejam bunuh orang. So dasar pemerintah Jepun membawa pengembangan nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan. Of course sebab dia kejam, dia bunuh orang, maka masyarakat kita ni nak halau Jepun sebab mereka kejam sangat. Okay, next. Isi penting. Isi penting why Jepun kena halau Why Jepun kena halau? Tak nak Jepun nak merdeka. Why? Okey, kita tengok. Yang pertama, pengembangan semangat anti penjajahan. Bermaksudnya masyarakat kita ini dah sedar masyarakat kita sudah sedar bahawa merdeka itu penting. Merdeka itu penting. Tak perlu bantuan orang lain. Kita boleh berkerajaan sendiri. So pendudukan Jepun ni di tanah Melayu ni ketika bibit kesedaran nasionalisme ni sudah ada, maka slogan Asia untuk Asia yang Jepun bawa itu lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya, bermaksud Asia untuk orang Asia bukan untuk orang Barat, telah meningkatkan persaudaraan sejakat. Macam mana jadinya di sini tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Indonesia, dulu tak panggil Indonesia, dulu panggil Jawa, Jawa, dan Filipina berjadi kawan baiklah sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua.
meningkatkan persaudaraan. Persaudaraan ini bermaksud kawan. Meningkatkan kawan lah. Kita nak cari kawan, bukan nak cari lawan. Okay, next. And then kita tengok dengan konsep ini, lahirnya Kesatuan Melayu Muda, KMM. KMM ini, apa maksud KMM? Kesatuan Melayu Muda ini, dia fight for merdeka. Dia fight for merdeka. Kenapa dia nak fight for merdeka? Di samping itu, KMM jaga agama Islam. Jaga Islam. KMM, Kesatuan Melayu Muda. Dia fight for merdeka, dia fight for Islam. Dan KKM bekerja sama dengan Jepun. Okey, KKM kata nak kena kerja sama dengan Jepun lah, sebab Jepun ni superhero. So dia kerja sama dengan Jepun untuk kemerdekaan tanah Melayu. Ini motif Kesatuan Melayu Muda. Sebab Kesatuan Melayu Muda ini dia dapat ilmu dia dapat ilmu dari mana? Dia dapat ilmu dari Asia Barat. Asia Barat di mana? Asia Barat di Turki Umayyah ataupun kamu pernah dengar PAM Islamisme yang ini ilmu KMM Kesatuan Melayu Muda untuk fight for merdeka, untuk jaga agama Islam di tanah Melayu dengan bekerjasama dengan Jepun. And then kita tengok kejayaan Jepun ni mengalahkan British. Jepun telah mengalahkan British, kena ingat, dalam Perang Dunia Kedua, telah menyedarkan masyarakat tempatan. Orang Asia juga boleh jadi hebat. Orang Asia juga boleh jadi seperti mana orang Eropah. Hebatlah. Sebab kamu kena ingat, Jepun dia kalahkan British. So apabila Jepun boleh berjaya mengalahkan British, maka lahirnya semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat kita. Sebab masyarakat kita kata, why not kita fight for our kemerdekaan. Tengok, Jepun pun boleh kalahkan British. Itu maksud dia. Okay, next. Kedua, why nak halau Jepun daripada tanah Melayu? Sebab mereka nak kemerdekaan. Orang Melayu, khususnya orang Melayu nak kemerdekaan. Okay, so dengan tentera Jepun ini, dia membangkitkan nasionalisme. Dia punca lah, Jepun, punca kita ni ada semangat nasionalisme. Jepun ni punca kita ada semangat nasionalisme. Sebab Jepun telah ajar kita bagaimana nak cinta akan negara. Sebab dulu British dia bekukan KMM ni. British tak nak British dia tak nak KMM, tetapi pada waktu Jepun ini, Jepun membenarkan kegiatan KMM. KMM dia ialah Kesatuan Melayu Muda. Dia sangat aktif untuk menyebarkan ideologi untuk mendapatkan kemerdekaan. Tetapi British dah tahu, British bekukan, iaitu penjarakan. Tetapi pada masa Jepun ini, dia bebaskan KMM, dia bebas. Kemudian pentadbiran tentera Jepun memberi ruang kepada kegiatan politik KMM. KMM ni ialah kesatuan. Minta maaf, tulisan cikgu ni guna mouse. Kesatuan Melayu Muda. KMM. KMM ni dia fight for kemerdekaan and fight for agama Islam. Kerana memerlukan sokongan tempatan. Why Jepun bebaskan KMM? Sebab nak dapatkan sokongan masyarakat tempatan. Yang itu saja motif Jepun. Bukannya ikhlas nak dapatkan sokongan masyarakat tempatan. Next. Okay, so pada Jun 1942 ini, Jepun membubarkan KMM. Jepun kata KMM ni sangat bahaya. KMM bagi Jepun sangat bahaya. Sebab apa? Sangat bahaya. Sebab
dia akan merosakkan Jepun, dia akan menewaskan Jepun. So Jepun tak nak KMM. Jepun tak nak KMM kerana dia nak menuntut kemerdekaan. KMM ni nak kemerdekaan daripada Jepun. So Jepun secara langsung tak bagilah tak bagi. So pemimpin KMM ni sedar dia tahu KMM ni kata Jepun ni memang tak nak kot bagi kita merdeka. So kita ubah strategi kita ubah strategi, iaitu pemimpin KMM sedar bahawa Jepun tidak akan memberi kemerdekaan pada tanah Melayu walaupun KMM telah membantu tentera Jepun. Walaupun KMM telah membantu tentera Jepun untuk fight for British. So Jepun tak bagi kemerdekaan lagi. Jepun tak percaya. Kemudian KMM telah mengubah teknik KMM telah ubah taktik dan strategi baru, di mana KMM dia masuk tentera Jepun dia masuk dalam tentera Jepun Gyugun dan Jiyutai. Taijunwen. Okey, Tai, ingat Taijunwen, Jiyutai and Gyugun menyertai gerakan bawah tanah. Untuk apa ni? Dia pura-pura KMM tak boleh dah. KMM bubar dah. Jepun bubar. Siapa bubar? Jepun bubar. Apabila KMM tak boleh dah, dia pecah. Dia pecah-pecah kepada masuk ke dalam Gyugun and Gyutai. Gyugun and Gyutai. Untuk apa dia? Untuk menyertai gerakan bawah tanah menentang Jepun, untuk menentang Jepun. Kemudian pada masa yang sama bekerjasama dengan Jepun. Hebat tak? Dia tengok. Tengok. Pada masa yang sama dia menentang Jepun. Nanti kita tengok Gyutai and Gyugun menentang Jepun. Pada masa yang sama dia bantu Jepun. Macam mana tu? Dia pura-pura lah bantu Jepun untuk mendapatkan kemerdekaan. Sebab KMM telah dibubarkan jadi Gyugun. Okey, so Gyugun ini ataupun pembela tanah air. Kalau kamu tengok dulu ataupun baca dalam surat khabar peta peta itu membantu Jepun iaitu Ibrahim Haji Yaakob mengetuai Gyugun sebagai Lieutenant Colonel. So ketua dalam Gyugun ini peta. Dan apa yang dimasukkan peta ini? Peta ini dengan kata mudah tentera sukarela. Tentera sukarela. Dalam game you boleh type lah yang ni tentera sukarela. Gyugun. Gyutai ini bermaksud pasukan yang membantu pertahanan di pesisiran pantai, menjaga ketenteraman awam. Onan Haji Siraj mengetahui Gyutai sebagai Lieutenant Colonel. Bermaksudnya di sini, ni tentera sukarela, ni tentera tepi pantai lah ataupun tentera pesisiran pantai pesisiran pantai. Kena ingat ni Alright. Good. KMM dah bubar, KMM tak boleh dah. Kena ingat ni KMM tak boleh dah. Maka KMM tak dihapuskan lagi. Dia disedapkan ke tim tentera Jepun. Pura-pura baik dengan tentera Jepun lah untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey. Kemudian kita tahu tentera Jepun ini dia sangat tertekan dia stres. Macam kamu semualah stres dalam PDPR dia sangat stres. Jepun pada masa itu stres tertekan tension stres Jepun pada masa itu. Stres sebab apa? Sebab pihak bersekutu ni. Siapa pihak bersekutu ni? Kamu ingat lagi lah tim Perang Dunia Kedua. Tim Perang Dunia Kedua Jerman. Jerman, Itali dan Jepun lawan dengan British
British, Belanda, Amerika Syarikat. Amerika, AS saya tulis. Ini dipanggil pihak bersekutu, pihak lawan Jepun. Cikgu, Jerman Itali mana cikgu? Dah mati ya? Sebenarnya Jerman dan Itali ini sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua di Eropah. Di Europe kalah dah, sudah kalah di Europe. Di Europe sudah kalah. Tinggal Jepun on call, tinggal Jepun masih on call. So Jepun stres lah, sebab British, Belanda, Amerika Syarikat ni dia berjaya memenangi hati orang Melayu, terutamanya British terutamanya British sudah dapat memenangi hati orang Melayu. Okey, so dengan sokongan tentera Jepun, iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ibrahim Haji Yaakob, Ona Haji Siraj dan bekas pemimpin KMM yang lain menubuhkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung. Okey, yang inilah membantu British. Sebenarnya British nak halau Jepun daripada cikgu tadi cikgu kata Jepun berjaya mengalahkan British. Yes, Jepun berjaya mengalahkan British. Tetapi Jepun comeback, Jepun comeback fight for nak balas dendam lah dengan tim dia British, Belanda, Amerika Syarikat. So Jepun tertekan. So apabila ada sokongan tentera dari Jepun yang diketuai oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini, iaitu di dalam Panji Kris, di Panji Kris, iaitu Jepun merestui matlamat. Jepun pun kata, Chris, you are very good. Time saya stres, you bantu saya. So, dia setujulah. Merestui ialah setuju. Jepun setuju. Macam apa matlamat Chris ni? Mencapai kemerdekaan Tanah Melayu bersama-sama dengan Indonesia. So, TM plus Indonesia boleh merdeka. Wah, Jepun sangat baik. Sebab Jepun tersentuh hati. Jepun okey gila. Okey, faham. Okey, TM dan Indonesia ini dia nak merdeka. Merdeka di bawah mana? Apa matlamat Chris? Chris nak gabungkan Tanah Melayu dan Indonesia merdeka. So Jepun setuju dengan matlamat ataupun dengan objektif Chris ditubuhkan. Dengan melalui semangat Asia untuk Asia. Alright. Next, kita tengok Jepun memaklumkan kepada Chris. Jepun kata, ayo, no. Jepun kata, Chris, minta maaf, Chris, minta maaf. Jepun katalah, kenapa? Why? Sebab saya tak boleh bagi kemerdekaan. Saya tak boleh bagi kemerdekaan Tanah Melayu dan Indonesia. Kenapa pula hari itu kata janji boleh bagi kemerdekaan? Oh, not so good, Chris. Sebab saya telah menyerah kalah. Jepun telah menyerah kalah. Sebab Jepun, why Chris tak boleh capai matlamat dia nak merdeka? Sebab Jepun sudah menyerah kalah. Sudah kalah. Jepun sudah kalah. Kenapa Jepun boleh kalah? Of course, yang ini kamu kena tahu. Jepun sudah menyerah kalah atau sudah kalah pada 15 Ogos 1945. Sebab apa? Sebab bom atom yang dikeluarkan, dihantar dari Amerika ke Hiroshima dan Nagasaki. Apabila bom itu telah diletupkan di dua bandar utama Jepun, ramai nyawa-nyawa sudah terkorban. So Jepun sudah kalahlah dalam peperangan ini. Atas faktor pengemboman ini, pengemboman ialah bom. Bom ini Jepun sudah menyerah kalah. Alright. Next,
Apabila apa ni tadi Chris tak berjaya menuntut kemerdekaan, tak berjaya kan? Tak berjaya untuk memerdekakan tanah Melayu dan Indonesia, maka walaupun perjuangan menuntut kemerdekaan tidak berjaya semasa pendudukan Jepun, perjuangan ini Chris kata I still want merdeka. So Chris bekerjasama dengan PKMM. Chris kata bekerjasama dengan PKMM. What is PKMM? PKMM ialah Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Ini tim orang Melayu lah Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Iaitu parti politik pertama ditubuhkan selepas kekalahan Jepun. Jepun sudah kalah, maka lahirnya kumpulan baru PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya. More on menjaga agama Islam and then menuntut kemerdekaan. Kau ingat yang ni Jepun kalah, Chris tak berjaya dapatkan kemerdekaan. Apa Chris buat? Chris akan bekerjasama dengan parti ini. Next, kesedaran politik di Sabah Sarawak. Okey, yang ni saya akan rumuskan secara ringkas dan padat saja Okey, so kamu kena tahu kegiatan penduduk di Sarawak dikawal melalui persatuan yang ditaja oleh tentera Jepun. Kamu kena ingat, cikgu, tadi hari itu cikgu cakap persatuan orang Cina ni Jepun benci sangat orang Cina. Tetapi di Sarawak ni kenapa orang Cina sokong Jepun? Jepunnya sebenarnya dia pilih kasih juga Kalau di Sarawak, Jepun support orang Cina. Why Jepun support orang Cina? Jepun support. Why? Sebab di Sarawak itu ramai orang Cina di sana. Kalau Jepun tak sokong, siapa lagi nak sokong? So Jepun sokong untuk mendapatkan sokongan daripada masyarakat Cina di Sarawak, iaitu Kakyo Kokokai. Kakyo Kokokai bukan ayam berkokok. Ni nama dia. Persatuan Cina digabungkan semua persatuan Cina digabungkan, panggilnya Kakyo Kokokai. Okey, Kakyo Kokokai, kena ingat. Berikutan, kenapa Jepun bekerjasama dengan orang Cina? Sebab kurangnya pegawai Jepun. Orang Melayu, Iban, so dia terpaksa meminta tolong orang Cina, diberi, okey. So berikut kekurangan pegawai Jepun, orang Melayu dan Iban diberikan jawatan dan kuasa yang lebih tinggi sebagai pegawai daerah yang sebelum ini hanya disandang pegawai British. Pada zaman British tak bagi tetapi pada Jepun terpaksa bagi sebab kekurangan pegawai Jepun. Right? Kokokai. What is Kokokai? Kakyo Kokokai. Kakyo Kokokai ni bermaksud Persatuan Cina. Persatuan Cina seberang laut, anjuran Jepun yang menggabungkan gabung semua Persatuan Cina di mana? Okey, saya baca menggabungkan Persatuan Cina yang merangkumi dialek, percakapan, daerah dan nama keluarga di bawah satu pertubuhan. Pertubuhan ini diasaskan di Kuching Kuching ingat Kuching, ingat Kakyo Kokokai serta mempunyai cawangan di bandar utama yang didiami oleh orang Cina di Sibu. Ingat Kuching, ingat Sibu. Kuching di Sarawak, Sibu di Sabah. Sibu di Sarawak juga. Ingat Kakyo Kokokai itu gabungan persatuan orang Cina Okey, so cikgu tulis ni untuk memudahkan kamu. Gabungan Persatuan Cina, Kakyo Kokokai. Next, okey.
selepas masyarakat kita yang diberi peluang kepada diberi peluang daripada Jepun untuk menjawab jawatan tinggi ini, telah memberi kesedaran dan keyakinan menjalankan tugas yang penting, bertanggungjawablah. Contohnya, kesedaran politik melalui pengalaman semasa pendudukan Jepun, ada experience daripada Jepun menjadikan peribumi Sarawak lebih yakin berkerajaan sendiri. Ini puncanya. Apabila Jepun memberi peluang ruang kepada masyarakat Sarawak, peribumi Sarawak, peribumi ni kaum di Sarawak lah. So mereka yakin untuk berkerajaan sendiri selepas kekalahan Jepun. Selepas Perang Dunia Kedua ini, iaitu bermaksud selepas Jepun kalah. Selepas Jepun kalah. Okey, kalau kamu nak tengok strategi dia, kamu boleh tengok YouTube saya di YouTube channel sana. Saya dah ada upload ke sana untuk ulang tayang. And then, mengapa orang masyarakat kita halau Jepun? Sebab dia telah menyedarkan kesedaran politik yang pertama, okey, di Sabah. Kemudian apabila dah ada kesedaran politik, maka lahirnya PKML, Parti Kebangsaan Melayu Labuan. You tahu Labuan di mana? Labuan di mana? Labuan di Sabah, iaitu salah satu wilayah persekutuan. Okey, dalam ruangan komen anda, tulis di Malaysia ni ada berapa wilayah persekutuan? Tulis. Ada berapa wilayah persekutuan di Malaysia? Kita tahu ada satu saja wilayah persekutuan. Ada berapa tempat wilayah persekutuan di Malaysia? Try komen. Siapa tahu? Okey, Muhammad Nabil. Cikgu, Azmi keluar sebab tak ada lah. Okey, maklumat diterima. Okey, wilayah persekutuan. Ada berapa tempat wilayah persekutuan di Malaysia? Boleh jawab? Cuba, salah tak apa. Ada berapa? Fikir dulu. Okey, Tanison ada 3. Hai, semua diam tak tahulah tu. Muhaimin jawab. Kalau tak tahu, Muhaimin jawab. Berapa Muhaimin? Okey, Tanison dah tulis 3. Okey. So jawapan dia ialah 3. Okey, salah satu ya Labuan. Okey, Muhaimin 3. Okey, good. 1 Labuan kita dah tahu Labuan Wilayah persekutuan ni Hazard Malaysia you kena tahu Nombor 2 wilayah Kuala Lumpur. Kena ingat ni wilayah Kuala Lumpur. And sekarang iaitu ibu pejabat Malaysia, iaitu Putrajaya. Wilayah persekutuan Putrajaya. Kena ingat ni malu kalau tak tahu yang ni. Okey. So kita sambung pembelajaran kita. Apabila ada kesedaran politik di Sabah, maka masyarakat di Sabah itu tubuh PKML, Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Kita dah tahu kita ada PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, kemudian diikuti dengan PKML diketuai oleh Tengku Nordin, Abu Bakar dan Zakaria Gun berdasarkan idea Hairul Amirul Rashid, nasionalis di Tanah Melayu. Alright, and then di Timur Sabah pula kita ada pula satu parti dinamakan Parti Kebangsaan Melayu Tawau diketuai oleh orang kaya-kaya Abu Bakar. So di sini kita dah tahu ada PKMM, kita dah tahu ada PKML Labuan, dan kita ada PKMT, Parti Kebangsaan Melayu Tawau. Alright. Next, latihan. Okey, latihan. Okey, latihan ini
siapa yang ada buku kerja, kamu boleh buat latihan 47 hingga 48, latihan 3.8 kepada sesiapa yang ada buku kerja. Kalau yang tak ada buku kerja, tolong buat yang ini. Senang saja. Tengok Cikgu Chiu dah bagi jawapan. 3 markah. Tengok slide 5 Cikgu Chiu. And then nombor 3 dan nombor 4. So kamu boleh jawab. Guna ayat lengkap, jangan guna point form. Alright, dah siap latihan. Kamu snap bagi cikgu check sama ada betul atau salah. Alright, so sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini.